أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Baik, pada petang ini kita akan sambung semula bacaan kitab Al-Qistas Al-Mustaqim untuk siri yang ke-8. 9 kan? 9. Oh, okey, 9. Betul lah 9. Untuk siri yang ke-9. Sekejap, eh. Okay. Siri yang ke-9. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma sinfu tsalitsu wa hum ahlul jadali fa inni ad'uhum bil talattufi ila al-haq. Sebelum ini kita dah membincangkan tentang golongan yang di tiga jenis golongan yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dari segi cara untuk mendekati mereka. Maka manusia dibahagikan kepada tiga golongan, dan yang pertama ialah Ahlul Hikmah, kedua Awam. Yang Ahlul Hikmah tu nama lainnya ialah Khawas, yang dimaksudkan sebagai Khawas. Kedua ialah Awam, iaitu orang awam, dan yang ketiga pula ialah Ahlul Jadal. Kita baru sentuh yang ketiga. Yang kedua, 1 dan 2 sudah disentuh pada kemarin. Okay. Secara ringkas tentang Ahlul Jadal, saya ulang balik. Mereka adalah golongan yang pertengahan, iaitu antara golongan awam dengan khawas, dan mereka jidal ni maksudnya, jidal ataupun jadal ni maksudnya debat ataupun berbalah. Maksudnya orang yang suka berbalah. Maka secara tidak langsung akan terbit dalam fikiran kita bahawa mereka ialah golongan yang suka mempersoalkan. Maka di sini Imam Ghazali secara ringkas menyatakan bahawa mereka ni orang yang mempersoalkan ataupun orang yang suka berbalah, tapi dikaitkan dengan, Imam Ghazali kaitkan dengan sifat ataupun motif yang tidak elok. Itulah yang dimaksudkan sebagai Ahlul Jidal di sini. Maka secara tidak langsung Ahlul Jidal maksudnya orang yang suka bertanya, ataupun mencari jawapan lah. Orang suka menimbulkan persoalan atau mencari jawapan. Mereka tidak semestinya dikategorikan, maksudnya tidak semestinya kita boleh kategorikan sebagai ahli jidal ataupun ahlul jadal. Malah mereka boleh jadi dalam kalangan ahlul hikmah. Maka jika kita mendalami ataupun menelusuri tradisi keilmuan mutakallimin, kita akan melihat ataupun kita akan mendapati mereka lah golongan yang banyak berdebat, banyak berbalah lah dalam ataupun berselisih dalam pelbagai dalam isu-isu keilmuan, khususnya dalam bahagian ilmu usul fiqh dan juga usuluddin.
Maka mereka lah dimaksudkan sebagai mutakallimin. Persoalannya di sini, adakah selepas kita tahu bahawa apa ahlul jidal yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, maka secara tidak langsung perkara ini tidak akan melibatkan ataupun tidak akan memaksudkan sebagai mutakallimin. Ahlul jidal yang dinyatakan di sini bukanlah dirujuk sebagai mutakallimin. Contoh, kalau berdebat dalam isu-isu berkait dengan ilmu usuluddin, maka kita tidak semestinya boleh untuk menyatakan atau mengkategorikan semua orang yang berdebat dalam isu sedemikian sebagai ahlul jidal. Sebab ahlul jidal ni mestilah dikaitkan dengan motif yang buruk. Itu maksudnya. Okey. Wa amma sinfu thalithu wa hum ahlul jadal fa inni ad'uuhum bitalattufi ila al-haq. Golongan yang ketiga ialah ahlul jadal, dan aku berdakwah kepada mereka dengan berlembut kepada kebenaran. Wa ani bitalattuf alla ata'assab alaihim wala u'annifa walakin arfuqu wa ujadilu bil ahsan wa bidzalika amara Allah Taala rasulahu. Talattuf yang aku maksudkan kat sini bukan ialah tidak taksub, satu, dan tidak berkeras. Maksudnya tidak berkeras tu mereka ialah dengan berdebat dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik ialah membawakan hujah yang betul-betul kuat. Itu maksudnya. Hujah yang betul-betul konkret supaya orang tu boleh terima. Maksudnya kalau sekadar menyanggah apa yang dicakap tapi tanpa ataupun mencemuh dia tanpa membawakan hujah yang kuat, maka tidak akan berkesan mujadalah tu ataupun perdebatan itu. Dan demikianlah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Wa ma'na al-mujadalati bil ahsan an akhudhal usula allati yusallimuha al-jadaliyyu wa astantija minha al-haqqa bil mizan al-muhaqqaqi 'ala al-wajhi alladhi awradtuhu fi kitab al-iqtisad wa ila dhalika al-hadd. Poin dekat sini ialah cara berjidal dengan ahlul jadal ni ialah gunakan burhanul khuluf ataupun qiyas khuluf, iaitu kita gunakan apa yang mereka pegang ataupun apa yang mereka terima ataupun apa yang menjadi dasar pemikiran mereka, maka kita gunakan benda tu untuk tolak sendiri apa yang mereka pegang. Maksudnya dengan kita menunjukkan kesalahannya. Itu maksud dia. Sebagaimana yang Imam Ghazali buat dalam Iqtisad. Sebab ini adalah salah satu metod penghujahan Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad. Wa ila dhalikal had fa illam yuqni'hu dhalika litashawwufihi bi fatanatihi ila mazidi kashfin raqaituhu ila ta'allumil mawazin wa illam yuqni'hu li baladatihi wa israrihi ala ta'assubihi wa lajajihi wa inadihi alajtuhu bil hadid. Okay, jika ahlul jidal tersebut tidak terima penghujahan itu, maka dia akan rendahkan lagi level dia. Maksudnya tunjuk mana asas penghujahan itu. Asasnya ialah mawazin, iaitu mawazin khamsah. 5 mizan yang dinyatakan pada awal kitab. Kalau dia tak terima lagi sebab sama ada sebab dia tu memang kalau kat sini maksudnya bodoh lah, baladahan, maksudnya bodoh, ataupun dia sebab dia memang dah ta'assub sangat, memang dah betul-betul fanatik dengan apa yang dia pegang dan dia degil untuk menerima kebenaran, maka alajtuhu bil hadid, aku rawat dengan besi. Maksud besi kat sini ialah menggunakan tindakan undang-undang, itu maksudnya. Yang kita boleh faham kat sini ialah tindakan undang-undang. Nanti kita akan lihat dia punya perincian. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala al-hadida wal mizana qarinayil kitab. Sebab ini ada yang disebutkan dalam ayat Quran sebelum ni kan. Qarinayil kitab liyafhama bihi anna jami'al khalqi la yaqumuna bil qisti illa bihadhihi thalatha.
فالكتاب للعوام والميزان للخواص والحديد الذي فيه بأس شديد للذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم. Okey, ayat Quran tu ialah wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalnal hadida. Kami turunkan bersama mereka kitab, mizan, supaya kedua-dua faktor tu, kitab dan mizan tu mereka boleh, atau mizan, supaya mizan itu boleh digunakan untuk berlaku adil kepada manusia, dan wa anzalnal hadid, menurunkan besi. Ini dalam surah Al-Hadid ayat 25. Okey, balik kepada yang ni. Sebabnya ialah kenapa tiga ni? Sebab ketiga-tiga kelompok manusia ni lain dia punya sikap dia. Tabiat dia lain. Sikap dan latar belakang dia lain. Maka latar belakang sudah tentulah semua orang lain kan. Tapi dari segi secara general ataupun secara umum, boleh dibahagikan kepada tiga ini. Okey, kemudian kenapa hadid tu? Kenapa penggunaan hadid? Kerana mereka menggunakan hawa nafsu mereka untuk berhujah lah maksudnya. Untuk kalau kat sini untuk memahami Al-Quran ataupun untuk menafsirkan Al-Quran ataupun untuk menyampaikan mesej Al-Quran. Maksudnya mereka menggunakan hawa nafsu untuk menyampaikan mesej Al-Quran. Tapi yang dimaksudkan kat sini ialah mereka menggunakan hawa nafsu dalam berhujah ataupun dalam menyeru kepada kelompok mereka, menyeru kepada pegangan mereka. Wa annahu innama ya'rifu ta'wilahu Allah Ta'ala warasikhuna fil ilmi dun ahli jadal. Sedangkan kat sini dia ada iktibas ayat Quran daripada surah Ali Imran. Kemudian Imam Ghazali tambah yang tahu takwil itu hanyalah Allah dan ar-rasikhuna fil ilm, maksudnya para ulama yang kukuh keilmuan mereka, duna ahli jadal, dan bukan ahli jadal itu sendiri. Okey, itu satu segi. Dari satu segi yang lain, saya nak katakan bahawa secara tidak langsung melalui frasa ini, wa annahu sampai hujung ni, bahawa Imam Ghazali menyatakan waw dalam ayat ini ialah waw ataf. Sebab dalam pentafsiran ayat ni memang ada dua wajah ataupun dua pihak yang menyatakan adakah takwil itu boleh ataupun tidak. Ni tentang isu takwil. Adakah takwil boleh atau tidak? Kalau boleh, pihak yang katakan boleh, dia akan menggunakan ayat ini sebagai dalil dengan menyatakan bahawa waw ini ataf. Maksudnya orang yang tahu takwil ni adalah Allah dan orang yang berilmu. Itu untuk kelompok yang mengisbatkan takwil ataupun yang mendukung takwil, bolehnya untuk takwil. Manakala kelompok yang mengharamkan takwil secara mutlak, mereka akan menyatakan bahawa waw ini waw istinaf. Maksudnya hanya Allah yang tahu takwilannya, kemudian waqaf di sini, dan ini adalah frasa yang lain pula. Waw tu istinaf. Maksudnya tu cerita pasal orang yang berilmu. Maksudnya lepas tu saya tengok ada warasikhun fil ilmi, saya tengok lepas tu apa, tapi poin dia ialah orang yang berilmu hanya diam saja. Itu dari segi pihak yang tidak bersetuju dengan takwil. Sedangkan untuk pendapat yang sederhana, kedua-duanya diterima. Maksudnya kita boleh katakan waw ini ataf ataupun waw itu istinaf, tapi dalam masa yang sama, bila kita katakan waw tu istinaf, bukanlah bermaksud takwil itu haram. Itu maksudnya. Maksudnya takwil untuk beberapa kelompok
dan tafwid tu untuk beberapa kelompok lain. Itu perbahasan tu sebagai tambahan je lah untuk kes yang ini kan. Dia bukan, itu mungkin boleh dibahaskan pada waktu yang lain. Okay, seterusnya. Wa'ani bi ahli jadal ta'ifatan fihim qiyasatun taraqaw biha 'anil awam. Walakinna qiyasatahum naqisah أو كانت في الفطرة كاملة لكن في باطنهم خبث وعناد أو تعصب وتقليد فذلك يمنعهم عن إدراك الحق. Okey. Okey, sekarang Imam Ghazali lepas dia nyatakan tindak tanduk ataupun tindak tanduk secara umum ahli jadal, barulah Imam Ghazali nyatakan takrifnya ataupun dia punya secara spesifik siapa yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah orang yang dia ada kebijakan sikit, dia betul-betul bijak, tapi maksudnya dia bijak yang melebihi orang awam, tapi bijak dia tu kurang sikit. Maksudnya tak sampai ke tahap ahlul hikmah. Dalam arti kata, bijak dia orang tu secara fitrahnya memanglah sempurna, tapi mereka ada motif jahat ataupun ada kedegilan, sifat degil ataupun ta'assub terhadap apa yang mereka sendiri pegang lah. So itulah, dengan adanya sifat negatif tu, itulah yang menghalang mereka daripada menerima kebenaran. So kat sini ada au, maksudnya ahli jadal ni ada dua, kita boleh katakan ada dua bentuk lah. Dua bentuk. Pertama, mereka bijak, mereka cerdik tapi kurang sikit, itu satu. Kedua, mereka memang bijak tapi ada niat jahat. Itu maksudnya. فَذَلِكَ يَمْنَعُهُمْ عَنْ إِدْرَاكِ الْحَقِّ وَتَكُونُ هَذِهِ الصِّفَاتُ أَكِنَّةً عَلَى قُلُوبِهِمْ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَمْ تُهْلِكْهُمْ إِلَّا كِيَاسَتُهُمْ النَّاقِصَةِ فَإِنَّ الْفِطْنَةَ الْبَتْرَاءَ وَالْكِيَاسَةَ النَّاقِصَةَ شَرٌّ مِنَ الْبَلَاهَةِ بِكَثِيرٍ. Cerdik yang kurang, lebih, maksudnya kat sini cerdik yang kurang lebih teruk ataupun lebih bahaya daripada bodoh langsung. Sebab kalau orang bodoh langsung, sekurang-kurangnya dia tahu dia tu tak tahu dan dia nak belajar. Tapi orang ni dia tahu yang tu dia tahu bahawa mungkin perkara tu benar tapi dia tak nak ikut sebab dia ada sifat ta'assub ataupun sifat jahat yang lain. وفي الخبر إن أكثر أهل الجنة البلهو وإن عليين لذوي الألباب. Imam Ghazali gunakan hadis ini atau beristidlal dengan hadis ini bahawa kebanyakan penduduk syurga ialah orang yang biasa-biasa. Bulhu ni orang yang lurus ataupun naif. Maksudnya mungkin nak kata poin dia kat sini orang awam. Wa inna iliyina lidawil albab. Tapi iliyin tu ialah tingkat-tingkat tertinggi dalam syurga. Lidawil albab, untuk orang yang berakal. Wa yakhruju min jumlatil fariqaini alladhina yujadiluna fi ayatillah wa ulaika hum ashabun nar. Maka keluarlah daripada, keluar maksudnya terkecuali daripada ataupun maksudnya selain dua ini, selain al-bulhu dengan zawul albab, ialah orang yang ahlul jidal, iaitu berjidal berkenaan ayat Allah ataupun berkenaan wahyu, tapi mereka tu ahli neraka sebab mereka bukan nak cari kebenaran. Allahu a'lam. Wa yaz'u Allahu bis-sultani ma la yaz'u bil-Quran wa haula yanbaghi an yumna'u 'anil jidali bis-sayfi was-sinan. كما فعل عمر رضي الله عنه إذ سأله رجل عن آيتين متشابهتين في القرآن فعلاه بالدرة. Ada perkara yang Allah tegah ataupun Allah halang dengan Al-Quran
dan ada yang dengan sultan. Sultan tu maksudnya kekuasaan. Boleh kata kuasa lah, atau mungkin dalam bahasa kita sekarang undang-undang. Sebab ada yang perlu dibuat dengan Quran, iaitu boleh jadi hujah ataupun mau'izah, dan boleh jadi dengan kekuasaan. Iaitu sebagaimana pada zaman Sayyidina Umar, ada orang tanya dia tentang ayat mutasyabihat yang ada dalam Quran. Kemudian Sayyidina Umar pukul orang tu dengan pelepah tamar. Maksudnya kat situ, bukanlah Sayyidina Umar tak nak jawab. Tapi kalau jawab boleh jadi fitnah, maka lebih baik orang itu didiamkan saja dengan kekuasaan. Itu maksudnya. Tapi kalau dalam konteks sekarang tu, konteks sekarang ni, kita kena consider dari segi banyak segi lah. Sebab bukan semua boleh diselesaikan dengan kuasa sewenang-wenangnya. Tapi ada dia punya jalan dia, ataupun boleh cari lebih banyak alternatif yang perlu dilaksanakan secara berperingkat. Wa kama qala Malik radhiyallahu anhu lamma su'ila 'anil istiwa' 'ala al-'arsy. Al-istiwa'u ma'lumun wal imanu bihi wajibun wal kayfiyatu majhulatun was su'alu 'anhu bid'ah. Wa hasama bidzalika babal jadal. Sama juga dalam kes pada zaman Imam Malik radhiyallahu anhu, Malik bin Anas, ada orang tanyakan dia tentang ayat istiwa ataupun nas istiwa. Maka Imam Malik menutup perbahasan tersebut dengan perkataan dia ini, iaitu al-istiwa ma'lum. Istiwa tu dia tahu, maksud istiwa tu diketahui. Wal imanu bihi wajib. Diketahui maksudnya ialah lafaz istiwa tu. Lafaz istiwa tu diketahui. Maksudnya dia ada dalam Quran, so kita tahulah benda tu ada dalam Quran. Itu maksudnya. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan wujudnya lafaz tu wajib. Sebab kalau kita tak beriman dengan lafaz istiwa dalam Quran, maka kita bermakna kita tak beriman dengan Al-Quran. Wal kaifiyatu majhulatun. Kaifiyahnya tidak diketahui. Maksudnya cara istiwa tu. Dan kalau dalam konteks frasa majhulah ni, kalau dari segi sanad yang lebih sahih daripada Imam Malik, dia bukan majhulah, tapi ghair ma'qulah ataupun ghair ma'qul. Maksudnya wal kaifiyatu ghair ma'qulah ataupun wal kaifu ghair ma'qul. Sebab beza antara majhulah dengan ghair ma'qul. Majhul ialah tidak diketahui. Ghair ma'qul tu tidak boleh difikirkan. Tidak boleh difikirkan lebih umum daripada tidak diketahui. Sebab ada perkara yang boleh difikirkan tetapi tidak diketahui. Maka yang lebih umum dan lebih menepati kebenaran ialah tidak boleh difikirkan. Sebab apa yang boleh difikirkan tu ada yang diketahui, ada yang tak diketahui. Maka persoalan ketahui ke tak ketahui itu lebih kecil skop dia berbanding tak difikirkan, tak boleh difikirkan ataupun tidak boleh diterima akal. Itu maksudnya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bersoal atau menanyakannya ialah bid'ah. Wa hasama bidzalika babal jadal. Wa kadzalika fa'alahu as-salafu kulluhum wa fi fathi babil jadali dararun 'azimun 'ala ibadillahi ta'ala. Begitulah apa yang dilakukan oleh para salaf, kulluhum, setiap daripada mereka. So kat sini ada, kita boleh kait bahawa kulluhum ini bukanlah maksudnya setiap, tapi secara kebanyakan. Bukan jami' tapi majmu'. Majmu' tu maksudnya secara kebanyakan, bukan setiap satu persatu. Sebab memang sabit ada beberapa nas daripada para salaf yang contohnya menjawab ataupun mentakwilkan nas mutasyabihat. Contoh daripada sahabat sendiri ialah Ibn Abbas dan Sayyidina Ali. Itu yang paling jelas. Ada dalam tafsir Tabari.
Okey, kemudian fahadha mazhabi fi da'watin nasi ila al-haqqi wa ikhrajihim min dhulumati dhalali ila nuril haqq. Inilah aku punya alternatif untuk membawa manusia kepada kebenaran dan mengeluarkan mereka daripada kesesatan. Kat sini kita tengok Imam Ghazali gunakan zulumat, maksudnya jamak atau jamak bagi kegelapan. Kat sini dia bawa dan sebaliknya ialah cahaya. Cahaya tu satu je. Maksudnya kebenaran tu satu tapi kesesatan tu ada banyak. Ini secara tidak langsung yang Imam Ghazali gunakan. Maka sebagai kesimpulan ringkas, Imam Ghazali punya solusi untuk membawa manusia kepada kebenaran dan berpaling daripada kesesatan ialah tiga perkara tersebut yang berdasarkan ayat Al-Quran. Tiga perkara tersebut yang dinyatakan ataupun yang didasarkan daripada ayat Al-Quran. Kemudian wadzalika bi an da'utul khawasa bil hikmati, ni diulang balik, dia tegaskan balik. Wadzalika bi an da'utul khawasa bil hikmati wadzalika bi ta'limil mizan. Hatta idza ta'allama al mizan al qista lam yaqdir bihi ala ilmin wahid bal ala ulumin kathirah. Pertama ialah dengan berdakwah kepada khawas, pada orang yang khas dengan hikmah, iaitu dengan mengajarkan 5 mizan. Sebab dengan mizan tersebut mereka boleh menghasilkan atau memperoleh banyak ilmu. Fa inna man ma'ahu mizanun fa ya'rifu bihi maqadira a'yanin la nihayata laha. Kadzalika man ma'ahu al-qistasul mustaqim fa ma'ahu al-hikmatu allati man utiyaha lam yu'ta khairan wahida bal utiya khairan katiran la nihayata lahu. Sebab orang yang ada 5 mizan ni, orang yang ada qistas mustaqim, mereka boleh menilai segenap perkara. Apa-apa yang mereka cerap ataupun mereka peroleh, maka semuanya boleh dikembalikan kepada 5 mizan tersebut. Kalau mizan itu terima, salah satu mizan boleh terima apa yang maklumat yang diperoleh, maka maksudnya maklumat itu benar. Itu maksudnya. Kalau tak boleh terima, maksudnya maklumat itu batil. Walau la ihtimalul Qur'ani 'ala al-mawazini lama sahha tasmiyatul Qur'ani nura. Kalau Quran tidak ada mizan yang 5 itu, maka Quran tidak boleh dinamakan sebagai nur. Nur ialah salah satu nama Al-Quran. Jadi maksudnya sudah tentu tidak sah untuk Al-Quran itu dinamakan sebagai nur, sebab kalau dia tak ada mizan tu, dia bukan nur, dia tidak memberikan cahaya. Lianna nura ma yabsuru bi nafsihi wa yabsuru bihi ghairuh. Kerana nur itu ialah sesuatu yang dia sendiri terang dan dia boleh menerangkan orang lain. Maksudnya dia sendiri terang dan dia menerangkan pihak lain. Wa huwa na'tul mizan, dan inilah sifat ataupun pujian bagi mizan. Walama sadaqa qawluhu azza wa jal, dan sudah tentu tidak benar, maksudnya kalau Al-Quran tak ada mizan, sudah tentu tidak benar firman Allah Ta'ala, wala ratbin wala yamisin illa fi kitabin mubin. Sudah tentu tidak benar ayat ni, iaitu tidak ada perkara yang basah ataupun tidak ada perkara yang basah ataupun kering kecuali dia ada dinyatakan dalam Al-Quran, fi kitabin mubin, dinyatakan dalam kitab yang jelas. Okay. Poin dia ialah semua perkara ada dalam Al-Quran, tetapi tidaklah kesemuanya dinyatakan secara langsung. Perkara-perkara tersebut dinyatakan secara tidak langsung sahaja. Tapi poin dia ialah semua perkara terangkum dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Fa inna jami'al ulumi ghairu mawjudatin fil Qur'ani bit tasrih. Okey. Kenyataan ni best. Walakin mawjudatun fihi bil quwwah. Sebab semua ilmu tidak dinyatakan ataupun tidak wujud dalam Al-Quran secara tasrih. Tasrih tu maksudnya secara berterus terang. Tapi dia secara potensial ada. Walakin mawjudatun fihi bil quwwah. Bil quwwah maksudnya secara potensi.
secara potensial. Lima fihi minal mawazinil qisti allati taftahu abwabal hikmati allati la nihayata laha. Sebab dalam Quran itu, okey, kenapa ada secara potensial? Sebab dalam Quran ada mizan yang adil, ada neraca yang adil, ada takaran yang adil yang boleh membuka segenap pintu ilmu. Fabihadza ad'ul khawas. Maka dengan inilah aku berdakwah kepada golongan khawas. Wa da'awtul awama bil mau'izatil hasanah bil ihalati 'ala al-kitab wal iqtisari 'ala ma fihi min sifatillah ta'ala. Dan aku pula berdakwah kepada orang awam dengan mau'izah hasanah, mau'izah yang baik atau pesan-pesan yang baik, iaitu dengan merujuk kepada kitab, iaitu Al-Quran, dan juga iktisar ala ma fi min sifatillah ta'ala, cukup dengan menyatakan sifat Allah Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran itu. Maksudnya mengajarkan agama ataupun asas agama cukup dengan sifat Allah yang terkandung secara ringkas dalam Al-Quran. Wa da'awtu ahlal jadali bil mujadalati billati hiya ahsan fa in aba a'radtu an mukhatabatihi wa kafaftu syarrahu bi ba'si sultani wal hadidil munzali ma'al mizan. Manakala untuk ahli jadal pula, aku berjidal ataupun berdebat mereka dengan cara yang terbaik, billati hiya ahsan, ataupun dengan penghujahan yang terbaik. Jika mereka menolak ataupun tidak menerimanya, maka aku pun tak nak cakap dengan orang tu, dan cukuplah aku serahkan benda ni kepada pihak berkuasa. Maksudnya wa kafaftu syarrahu bi ba'si sultan wal hadid al munzali ma'al mizan. Cukuplah aku serahkannya kepada pihak yang lebih berkuasa untuk settlekan orang ni. Falaita syi'ri al-ana ya rafiqi bimadha yu'aliju imamuka ha'ula'il asnaf al-thalathah. Okay. Tujuan Imam Ghazali menyatakan cara berdakwah ataupun cara menyampaikan agama kepada tiga golongan ini, dan tujuan dia membahagikan kepada tiga golongan ialah untuk membatalkan mazhab ta'lim ataupun mazhab batiniyah yang dibawa ataupun yang dipegang oleh sahabat dia yang batini ini. Itulah tujuan yang utama. Selepas dia nyatakan apa cara dia dan siapa kelompoknya, maksudnya pecahan kelompok kepada tiga, kemudian apa caranya, barulah Imam Ghazali tanyakan kepada sahabat batin ini, apa pula cara engkau? Sebab ini cara aku yang aku peroleh sendiri daripada Quran, maksudnya daripada kitab. Tapi apa boleh cara engkau sebagai seorang penganut mazhab ta'lim? Fala tasyairil ana ya rafiqi bimadha yu'aliju imamuka ha'ula'il asnaf ats-tsalatsah ayu'allimul awam fa yukallifuhum ma la yafhamuna wa yukhalifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yakhrujul jidala min dimaghil mujadilina bil muhajjah yakhruju aw yukhriju أو يخرج الجدال من دماغ المجادلين بالمحاجة ولم يقدر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة محاجة الله تعالى في القرآن مع الكفار فما أعظم قدرة إمامك إذ صار أقدر من الله ورسوله. Adakah dengan, okey, maksudnya aku dah buat cara aku, tapi cara kau macam mana? Maka, ataupun cara imam kau macam mana? Adakah dengan mengajarkan kepada orang awam dan memberikan tanggungjawab kepada mereka berkenaan perkara yang mereka tidak faham dan perkara yang menyalahi Rasulullah SAW, ataupun itu untuk kelompok awam. Tapi kemudian adakah dengan cara, yang ini untuk kelompok ahlul jidal pula, adakah dengan cara berhujah dengan, maksudnya berhujah dengan cara lain lah. Cara lain tu yang tidak ada dalam Quran. Maksud yang selain mizan yang 5.
adakah berhujah dengan cara lain yang tidak yang tidak mampu untuk dilaksanakan oleh Rasulullah SAW? Sebab Rasulullah sudah tentu menggunakan mizan yang 5, sebab Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Maka benda tu akan jadi kontradik. Maksudnya, kalau poin dia kat sini ialah kontradik, mazhab tak sahabat ahli ta'lim ini berpegang dengan mazhab ta'lim, dan mazhab ta'lim pula bercanggahan dengan mizan yang 5. Maka apa lagi cara dia untuk berdakwah? Itulah yang Imam Ghazali nak nyatakan di sini. Au yad'u ahlal basirati ila taqlidihi wa hum la yaqbaluna qawla ar-rasuli bit taqlid. Wala yaqna'una biqalbil 'asa thu'banan. Ataupun adakah, tadi dah sebut orang awam, kemudian ahlul jidal, kemudian ahlul basirah ataupun ahlul hikmah. Ataupun adakah dengan cara menyeru ahlul hikmah supaya mereka bertaklid saja. Bertaklid maksudnya bertaklid kepada ajaran taklimi ini, bertaklid secara bulat-bulat. Sebab mereka sendiri, Ahlul Basirah ini sendiri tidak menerima hadis ataupun sabda Rasulullah SAW secara taklid. Dan mereka juga tidak menerima, maksudnya ini mukjizat, qalbul asa thu'banan. Mereka juga tidak boleh terima perubahan tongkat Nabi Musa kepada ular. Poin dia kat sini ialah, tadi yang taklid tu dah faham. Maksudnya Ahlul Basirah tidak akan menerima dengan taklid sebab mereka perlukan hujah yang konkret, itu maksudnya. Kemudian wala yaqna'una biqalbil 'asa thu'banan. Poin dia kat sini ialah sebab mukjizat berlaku ni tambahan. Mukjizat berlaku secara hukum adat. Kalau mukjizat berlaku, apakah kelaziman mukjizat yang berlaku dengan hukum adat? Apakah kelaziman benda tu dengan beriman? Maksudnya apa kaitan kita beriman dengan Rasul dengan mukjizat, maksudnya mukjizat perkara yang pelik-pelik ni? Apa kaitan beriman dengan berlakunya perkara pelik? Itu maksudnya. Dua perkara tu tidak ada kelaziman untuk Ahlul Basirah, tetapi dia dilihat sebagai suatu kelaziman bagi orang awam. Sebab tu saya bahagikan antara mukjizat yang bersifat fizikal dengan bersifat maknawi. Mukjizat yang material dengan mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi lebih kuat daripada mukjizat material. Lebih kuat dari segi dia punya kelaziman antara iman dengan mukjizat tersebut. Antara keimanan dengan mukjizat tersebut. Maksudnya, mukjizat maknawi dia boleh membuatkan orang yang bijak, orang yang cerdik pandai untuk beriman, tetapi belum tentu mukjizat material boleh buat orang yang bijak untuk beriman. Sebab mukjizat yang material dia menjadi wasilah ataupun dia menjadi bukti ataupun dia menjadi hujah untuk orang awam supaya mereka beriman. Wallahu a'lam. Bal yaquluna huwa fi'lun gharib. Ini pun Imam Ghazali nyatakan. Sebab memang perkara ini kalau dalam perbahasan tentang konsep kenabian ataupun ismatul rasul, memang ada iskal, terutamanya dalam kitab-kitab kalam yang tinggi-tinggi. Sebab dia boleh jadi satu titik serangan daripada orang luar ahli sunnah ataupun luar Islam untuk menyerang ataupun menunjukkan kelemahan agama ini. Bal yaquluna huwa fi'lun gharib walakin min aina yalzamu minhu sidqu qailihi. Ni maksudnya, tidak ada luzum, tidak ada kemestian antara berlakunya keajaiban, fi'lun gharib, perkara yang ajaib, dengan beriman.
ataupun dengan kebenaran orang yang berlakunya perkara tersebut. Maksudnya Nabi lah. Seorang Nabi, apa kaitannya, maksudnya kebenaran seseorang Nabi tidak dapat diketahui kaitannya dengan mukjizat yang berlaku, mukjizat material yang berlaku pada Nabi tersebut. Walakin min aina yalzamu minhu sidqu qailihi wa fil alami min gharaib as-sihri wa tilasmati ma tatahayyaru fihi al-uqul. Okey, puncanya ialah kenapa tak dikaitan, sebab apa beza mukjizat dengan sihir? Sebab kedua-duanya hukum adi. Itu maksudnya. ولا يقوى على تمييز المعجزة عن السحر والطلسم إلا من عرف جميعها وجملة أنواعها ليعلم أن المعجزة خارجة عنها كما عرف سحرة موسى إذ كانوا من أئمة السحر ومن الذي يقوى على ذلك ومن الذي يقوى على ذلك. Contoh macam ahli sihir Firaun, mereka tahu bahawa mukjizat Nabi Musa itu ialah mukjizat dan bukan sihir sebab mereka sendiri menguasai ilmu sihir. Maka bila dia tahu tongkat itu berubah jadi ular dan dia tahu itu bukan sihir, maksudnya itu adalah mukjizat. Bal yuriduna an ya'lamu sidqahu min qawlihi kama ya'lamu muta'allimul hisabi min nafsil hisabi sidqa ustadhihi fi qawlihi inni muhasibun. Ahlul Basirah ni dia nak tahu kebenaran tu daripada kata-kata Rasul itu sendiri. Sebagaimana orang yang belajar matematik, dia tahu kebenaran, dia tahu bahawa guru dia mahir adalah melalui ilmu yang dia peroleh daripada guru dia sendiri. فهذا هي المعرفة اليقينية التي بها يقنع أولو الألباب وأهل البصائر ولا يقنعون بغيرها البتة وهم إذا عرفوا بمثل هذا المنهاج صدق الرسول وصدق القرآن وفهموا موازين القرآن كما ذكرت لك وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين كما ذكرته في كتاب جواهر القرآن فمن أين يحتاجون إلى إمامك وما الذي يتعلمون منه. Lepas kita tahu cara-cara ni, maksudnya sebab apa? Sebab teknik untuk ataupun metod untuk ilmu Ghazali, Imam Ghazali memperoleh ilmu pengetahuan berbeza dengan sahabat dia yang mazhab ta'lim ini. Maka apa pula yang dia boleh peroleh daripada imam dia, imam yang dia dakwakan itu. Wala tasyarim alladhi ta'allamta ila al-ana min imamika. Imam Ghazali persoalkan sendiri, apa yang kau belajar daripada imam kau ni, yang kau pegang dia, yang kau angkat dia sebagai imam yang maksum. Man alladhi ta'allamta ila al-ana min imamika al-ma'sum wa man alladhi halla min ishkalatid din. Apa pula masalah yang dia dah selesaikan, masalah agama yang dia dah selesaikan. Wa amma dzaka syafa'an ghamidhi. Dan masalah tu dia selesaikan daripada apa? Dia selesaikan maksudnya dia guna apa untuk selesaikan masalah tu? Itulah persoalannya. Okey, dari sini secara tidak langsung kita boleh faham bahawa kalau ada orang yang suka dakwa-dakwi sesuatu ni, minta dia bawa bukti, minta dia bawakan penjelasan, minta dia berikan detail. Sebab dengan adanya jawapan yang detail, maksudnya orang itu berilmu. Maksudnya kalau seseorang tidak ada jawapan yang detail, dia tidak berilmu dalam perkara yang ditanyakan tersebut. Qala Allah Ta'ala hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Lakin hadza minhaji fi mawazinil ulum fa'arini maqtabastahu min ghawamidil ulumi min imamika ilal an. Inilah yang aku peroleh daripada Al-Quran. So kau bawalah apa metod engkau pula. Itu maksudnya. Kemudian kat sini ada syair Parsi
Saya tak tahu nak sebut dia, tapi ada dibawakan terjemahannya kat bawah ni. Taraktana wa dhahabta ilaih, famadha a'takahu. Kau meninggalkan kami. Ni kata dari segi Imam Ghazali mengatakan kepada sahabat batini tu, kau tinggalkan kami dan kau pergi kepada dia. Dia tu maksudnya Imam Maksum. Kau tinggalkan kami tapi kau pergi kepada Imam Maksum tu. Tapi apa yang dia beri kat kau? Tu maksudnya famadha a'takahu. Fa'arinal minhata allati manahaka al-habibul jadidu iyaha. Maka tunjukkanlah kepada kami pemberian yang diberikan oleh Al-Habibul Jadid. Habib tu merujuk kepada Rasulullah. Kemudian Al-Jadid tu ialah baru. Maksudnya Rasul baru, iaitu Imam Maksum. Imam yang didakwakan bersifat maksum ini. Maka tunjukkanlah kepada kami pemberian yang diberikan oleh Imam Maksum kepada engkau. Maksudnya tunjuk bukti apa ajaran ni, apa maksud perincikan ajaran Imam Maksum ini. Okay, kemudian falaisal gharadu min ad-da'wati ila al-ma'idati mujarrad ad-da'wati dunal akli wat tanawuli minha. Kemudian Imam Ghazali bawakan nak kata peribahasa lah kot. Peribahasa lebih kurang lah. Ataupun analogi. Kalau ada orang ajak kita nak makan, takkan ajakan tu sekadar ajakan tanpa makan pun. Maksudnya kalau Imam Maksum tu ajak sahabat batini ni ataupun sesiapa untuk berpegang dengan mazhab batini, maka takkan sekadar ajak untuk bermazhab tanpa ada konten ataupun pengisian mazhab itu sendiri, tanpa ada diajarkan pengisian mazhab itu sendiri. Wa inni arakum tad'una an-nasa ila al-imam. Benda ni aku cakap macam ni sebab aku nampak korang ni, batini ni berdakwah ataupun mengajak orang ramai kepada imam, untuk mempercayai imam. Thumma aral mustajiba ba'da al-istijabati ala jahli alladhi kana alaihi qablahu. Tapi orang yang terima ajakan tu, lepas dia terima, dia masih tetap bodoh. Dia masih tetap dalam takut yang sama. Tak ada perubahan. So apa hasil ikut imam ni? Lam yahullal imamu lahu aqda, bal rubbama aqada lahu hulla. Imam tu tidak membuka simpulan, tetapi malah imam itu dia menyimpulkan lagi tali yang dah ada. Maksudnya dia merumitkan lagi keadaan. Dia tidak memberikan sebarang solusi, itu maksudnya. Dan tidak memberikan sebarang jawapan ataupun petunjuk, jalan petunjuk. Walam tufidhu istijabatuhu lahu ilma. Bal rubbama zdada bihi tughyanan wa jahla. Dan penerimaan daripada ajakan tu tidak membawakan kepada ataupun tidak membuahkan kepada ilmu, tidak menambahkan ilmu, tetapi barangkali menambahkan lagi kejahilan dan juga kesesatan. Itu maksudnya. Secara tidak langsung kat sini kita boleh tengok, inilah ciri-ciri kelompok yang bersifat ta'assub. Ini memang ciri-ciri. Ini bukan sekadar ciri-ciri batiniah, tapi ini adalah ciri ataupun kita boleh kata psikologi orang yang ta'assub. Psikologi kumpulan yang ta'assub. Mereka mungkin ada konten sendiri, tapi mereka akan, mudah cakap, jadi katak bawah tempurung. Dia tak nak terima benda baru, tak nak terima apa yang orang lain cakap. Itu maksudnya. Kalau maksudnya orang lain cakap tu benar, dia tetap tak nak terima sebab ni bukan daripada kumpulan aku. Ni kumpulan orang lain, ni kumpulan luar. Itu maksudnya. Faqala qad talat suhbati ma'a rufaqai lakin ma ta'allamtu minhum syai'a illa annahum yaquluna alaika bimadhhab at-ta'lim wa iyyaka war-ra'y wal-qiyas fa innahu muta'aridun mukhtalifun. Okey, akhirnya sahabat batini itu jawab, selama aku mengikut sahabat-sahabat batini yang lain, aku tak belajar apa-apa pun. Tapi aku
sekadar dengar dia orang cakap, jom join mazhab ta'lim ni. Dan kau jangan ikut ra'yu wal qiyas. Sebab itu adalah sebab itu merupakan suatu percanggahan. Maksudnya dia menjadi satu doktrin je lah. Dia sekadar doktrin untuk ikut. Tapi tak ada konten dan dia akan memburukkan pihak selain mereka tanpa membawakan sebarang bukti. Qultu fa min al-gharaib an yud'a ila at-ta'limi thumma la yushtaghalu bit-ta'lim. Imam Ghazali jawab, pelik sekali mereka mengajak kepada mazhab ta'lim ataupun mengajak kepada mazhab ta'lim tetapi mereka sendiri tidak menyibukkan diri dengan ta'lim. Ta'lim tu maksudnya menyampaikan ilmu lah. Mazhab tu nama dia ta'lim. Nak bagi nampak sedap. Mazhab tu ta'lim lah. Maksudnya mazhab yang kelihatan ilmiah sebab ada penyampaian ilmu. Tapi mereka sendiri tidak menyibukkan diri dengan ilmu. Faqul lahum qad da'awtumuni ila at-ta'limi fastajabtu. Fa'allimuni mimma 'indakum. Okay, Imam Ghazali suruh kawan dia ni cakap, aku dah join ta'lim ni, korang ajak aku join ta'lim dan aku dah join, maka ajarkanlah apa yang ada pada mazhab ini. Faqala ma arahum yaziduna ala hadha syai'a. Sahabat penting jawab, aku tak nampak pun mereka cakap selain pada ni. Maksudnya dia ulang je benda yang sama. Tak ada apa-apa. Qultu fa inni qailun aidan bit ta'limi wa bil imami wa bi mutlan ar-ra'yi wal qiyas. Okay, Imam Ghazali jawab, aku ni sendiri, aku ni juga berdakwah ataupun mengajak kepada ta'lim dan kepada imam dan kepada kesalahan ataupun kebatilan ra'yi dan qiyas. Wa ana aziduka ala hadha law ataqta tarka taqlid ta'lima ghara'ibil ulumi wa asraril Qur'an wa astakhriju laka minhu mafatihal ulumi kulliha kama astakhrajtu minhu mawazinal ulumi kulliha ala ma ashartu ila kaifiyatin syi'abil ulumi minhu fi kitabi Jawahiril Quran. Aku juga bawa kepada ta'lim, aku juga mengajak kepada ta'lim, iaitu ta'lim tentang wahyu, dan juga kepada imam, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mutlan ra'yi wal qiyas, iaitu qiyas yang fasid. Dan aku juga menambahkan lagi, aku juga boleh berikan kau lebih daripada tu kalau kau mampu untuk tidak bertaklid, iaitu mengajarkan perkara-perkara yang ghara'ibil ulum, maksudnya perkara-perkara yang rinci, wa asraril Quran, dan perkara yang rinci daripada Al-Quran dan juga ilmu lain. Dan kemudian aku memberikan kau kunci-kunci ilmu sebagaimana yang telah aku nyatakan cara ilmu terpecah dalam kitab Jawahirul Quran. Walakin lastu ad'u ila imamin siwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam yang aku maksudkan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang lain. Wala ila kitabin siwal Quran, dan kitab yang aku gunakan ialah Quran sahaja dan tidak ada kitab lain. Wa minhu astakhriju jami'a asraril ulum, dan daripada kedua-dua ini, iaitu daripada Al-Quran dan juga daripada Nabi Muhammad, aku mengeluarkan segenap intipati ilmu. Burhani ala dhalika lisani wa bayani. Bukti aku ialah apa yang aku cakap ni selama-lama ni. Wa alayka in syakakta tajribati wa imtihani afatarani awla min rafaqaika bi an tata'allama minni am la. Kalau engkau berasa syak ataupun berasa ragu terhadap aku ataupun terhadap percubaan eksperimen yang aku lakukan, maka adakah engkau lihat aku ni lebih patut dipegang ataupun lebih patut untuk diikuti berbanding kawan kau ataupun tidak? Itu maksudnya. Maksudnya sebab dia dah ada bukti, dia dah bawakan bukti selama ni. So benda tu dan perkara ini dan bukti tersebut, iaitu contoh mizan yang 5 tu boleh difahami oleh sahabat batini ini
dan juga tentang konsep ijtihad, tentang khilaf. Perkara-perkara itu semua dah dibawakan bukti oleh Imam Ghazali. Maka adakah patut kau ikut aku atau ikut kawan-kawan kau itu sendiri? Jadi itulah sahaja untuk sesi yang ke-9 ini. Manakala kita sesi yang ke-10 iaitu yang terakhir pada hari Ahad ini, dan saya akan buat pada insya-Allah pada 5 petang sebab kita nak habiskan terus kitab ini. Jadi demikian sahaja untuk sesi ke-9. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan selamat berbuka.